Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tammim bil khair. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang sejahtera, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan redha meredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku. Barang siapa yang menjadi hamba-Ku, masuklah dia ke dalam syurga-Ku. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah sebagaimana Engkau pertemukan para sahabat-Mu di syurga. Ya Allah, berkatikanlah pertemuan ini ya Allah sebagaimana Engkau berkati pertemuan ahli-ahli yang sentiasa mengagungkan ilmu setinggi-tingginya. Ya Allah, Kau saksikanlah wajah-wajah kami pada malam ini ya Allah sebagaimana Engkau pernah saksikan wajah-wajah insan yang bangun di tengah malam mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sentuhlah hati kami malam ini ya Allah sebagaimana Engkau pernah menyentuh hati para nabi, para sahabat, para pejuang, para agama Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah wajah kami malam ini ya Allah sebagaimana Engkau pernah memandang wajah hati-hati, sebagaimana Engkau pernah memandang wajah hamba-hamba-Mu yang diizinkan untuk masuk ke dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, peluklah kami pada malam ini ya Allah sebagaimana Engkau pernah peluk manusia-manusia yang Engkau pilih untuk masuk ke dalam syurga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya nak mulakan dulu pertemuan kita malam ni. Ustaz mai terus hujan, insya-Allah. Berkat tuan-tuan yang bawa aura, insya-Allah. Dah bukan kebetulan, dah memang suratan Allah menghadiahkan titisan yang bernama hujan. Hujan yang turun membawa 1000 rahmat. InsyaAllah Tuhan yang membawa hujan, yang membawa rahmat malam ni. Saya nak mulakan pertemuan bersaksikan mutiara hujan yang turun ni. Ayuh sama-sama kita sejukkan dulu hati yang mungkin panas. Kita rehatkan hati yang agak penat. Hati ni umpama enjin kereta, maka enjin yang tak pandai stop dia akan panas. Enjin yang panas dia boleh overhaul. Enjin yang overhaul dia boleh meletup. Enjin yang meletup dia akan menyebabkan kenderaan kita tak mampu sampai ke destinasi. Sama juga macam enjin manusia, enjin hati manusia ni bila panas kena sejukkan, bila overhaul kena rehat, bila rosak kena tukar enjin supaya enjin hati manusia sentiasa cool, barulah kita dapat sampai ke destinasi kita yang terakhir yang bernama
syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk menyejukkan hati itu, ayuh sama tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sama-sama kita mulakan dulu pertemuan kita dengan alunan zikrullah. Biasanya tuan-tuan pernah dan mungkin pernah menyaksi dan mendengar alunan zikrullah saya di saluran Astro Oasis di TV Al-Hijrah dan TV-TV yang sewaktu dengannya. Di malam ni kita bawa live bersama dengan warga ahli syurga, insya-Allah, Cawangan Tikam Batu ni. Boleh tak saya minta kita genggam tangan dengan ahli jemaah di sebelah? Bukan senang nak pegang tangan Tok Imam. Boleh ke? masya-Allah, hebat. Boleh Ibu-ibu boleh ke? Boleh ke makcik? Ya Allah, makcik sporting malam ni. Makcik main dengan pakcik ke? Main seorang? Tak buat pakcik? Kesian pakcik kena tinggal. Nak bawa je no? Okey, boleh pegang tangan kot. Ibu-ibu kat belakang. InsyaAllah kita genggam tangan, insyaAllah, sebagai tanda nak masuk syurga, tak mau sorang-sorang, tapi nak masuk syurga bersama-sama, insyaAllah. Boleh Okey, sama-sama kita pegang tangan. Tuan-tuan niatkan benda-benda yang baik untuk orang sebelah, bagi kemaafan, bagi kasih sayang, bagi doa, bagi aura melalui alunan zikir yang sama-sama kita akan alunkan. Jangan sampai terputus ikatan kasih sayang melalui genggaman tangan yang kita pegang ni. Mudah-mudahan Allah saksikan genggaman ini. Genggaman ini jugalah yang kita akan buat sekali lagi, insya-Allah, bila kembali kepada Allah dalam syurga nanti, insya-Allah. Tandanya tak mau masuk syurga seorang-seorang, tapi nak masuk syurga sama-sama. Itu tujuan saya suruh genggam dan pegang, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dengar dan hayati, dan tuan-tuan ikut sama-sama. Boleh alunan zikir, mudah-mudahan menyejukkan hati saya yang panas dan merehatkan hati kita yang sangat penat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Allah 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 Allah. InsyaAllah sama-sama. Allah 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 Allah. Ayo sama-sama tuan-tuan. Allah 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 Allah. Panggillah Allah. Allah 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 Allah. Serulah nama Allah. Allah 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 Allah. Teruskan. Allah Allah Allah. Lagi. Allah 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 Allah. Tenangkanlah hati kami. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan boleh lepaskan tangan perlahan-lahan, insyaAllah. Masya-Allah. Apa perasaan ayah-ayah? Apa perasaan? Bahagia Ustaz, bahagia sangat, rasa macam nak kahwin lagi. Kan? Yang tu Ustaz tak menjawablah. Bahagia sangat. Ibu-ibu apa perasaan? Masya-Allah, bahagia kan? Ustaz lah bahagia sangat Ustaz, rasa macam nak panggil Ustaz makan nasi di rumah malam ni. Insya-Allah, Ustaz lagi boleh buat barisan, daftar nama siapa yang nak ajak Ustaz makan nasi di rumah. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih
ya Allah. Wa syukru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Terima kasih, syukur ya Allah. Allah memilih saya, Allah memilih tuan-tuan, Allah memilih ibu-ibu, dan Allah memilih ayah-ayah, semua yang ada di sini, anak-anak dan adik-adik, untuk menjadi tetamu Allah, untuk berada di taman syurga, fi riyadul jannah, untuk bertamu menjadi tetamu di Baitullah, di rumah Allah. Pastinya itu tandanya Allah nak jadikan kita orang baik. Sebelum saya terlupa, yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz, tak sempat Ustaz Zul selaku pengerusi, insya-Allah Masjid Nurul Hidayah yang sentiasa bersinar cahaya petunjuk dan hidayah. Seterusnya Ustaz Timbalan pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Korea Masjid Nurul Hidayah Tikam Batu masuk sekarang ni Kedah kan, insya-Allah. Yang buat pertama kalinya saya sampai di masjid ini, tapi lalu tu banyak kali lah kan, sebab Perkhidmatan Merdeka kan ku ungkir namamu, insya-Allah kan. Itu cinta kita terpaut di Pantai Merdeka, insya-Allah. Lalu tu banyak kali dah. Singgah masjid ni belum lagi. Singgah masjid lain. Tapi Allah izinkan pertemuan malam ni, masya-Allah. Mudah-mudahan kita akan cinta kita malam ni berpaut di Tikam Batu, dan juga insya-Allah akan diteruskan cinta ini, hubungan ini untuk kembali ke syurga. Seterusnya ibu-ibu dan ayah-ayah seluruh ahli jawatan kuasa Korea Masjid Nurul Hidayah, muslimin dan muslimat, anak-anak dan adik-adik hamba-hamba Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak sebelum saya terlupa kepada pihak masjid yang merancang dan merencana program ilmu Taman Syurga seindah, sedamai, sehebat, semurni, secantik, semanis nama program malam ni. Ustaz Manis pula tambah ke atas, tiba-tiba hujan pula, masya-Allah. Ini antara Allah susun dah sangat cantik tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai tanda nak tahu tuan-tuan kita ni baik ke tak baik, antara pertamanya kita nak tahu kita ni how long, how far, sejauh mana hubungan kita dengan Allah ni. Nak tahu jauh atau dekat hubungan kita dengan Allah, kita tengok dalam 24 jam tu Allah susun kita di mana. Kalau Allah banyakkan kita ni masa lebih banyak dalam program-program kebaikan seumpama Taman Syurga ini, maka itu tandanya Allah sengaja nak jadikan kita baik. Saya ulang tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Nak tahu Allah nak jadikan kita baik, nak tahu hubungan kita dekat dengan Allah, bila Allah sibukkan kita setiap hari, bermula bangun pagi sampai tidur balik, Allah sibukkan kita dengan program ataupun aktiviti yang membawa kepada kebaikan seumpama malam ini, maka itu tandanya Allah sedang memuliakan kita. Tapi sebaliknya, kalau 24 jam yang kita lalui ini banyak dan kita sibuk dengan benda-benda yang menjauhkan kita dengan Allah, kan banyak shopping, banyak mall dan sebagainya, banyak bermandi-mandian di Pantai Merdeka berbanding dengan kuliah maghrib, kuliah ilmu, maka itu tandanya Allah sedang menghina kita. Maka takdir Allah malam ni Allah pilih tuan-tuan, maka itu tandanya Allah sedang menjadikan kita orang baik. Allah sedang menjadikan tuan-tuan orang yang mulia. Sebab itulah tuan-tuan dimuliakan dalam majlis yang mulia seumpama ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahmatullah. Syukur yang pertamanya, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, antara nikmat tertinggi yang Allah takdirkan, yang Allah pilih kita tuan-tuan, alang-alang hidup ni Allah, antara nikmat yang tertinggi, nikmatul kubra yang Allah bagi dekat kita tuan-tuan. Nikmat pertama menjadi hamba Allah. Sebab hari ini ramai yang menjadi hamba handset, hamba teknologi, hamba internet, hamba Instagram, hamba Facebook, hamba WeChat and whatever. Tapi tiba-tiba hari ini tuan-tuan boleh jadikan, kita dah buktikan bila main program ilmu macam ni, maka kita dah buktikan pada Allah, ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Kami bukan hamba dunia, kami bukan juga hamba wanita, kami juga bukan hamba harta, tetapi kami adalah hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu Allah, hamba-Mu Allah. Siapa yang masuk jadi hamba Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya syarat utama nak masuk syurga, fadkhuli fi ibadi, mesti jadi hamba Allah dulu, wadkhuli jannati, baru layak masuk syurga Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur yang pertama saya ulang balik, jadi hamba Allah. Syukur yang kedua, selepas kita jadi hamba Allah, antara benda yang kita nak syukur terima kasih pada Allah ni, kita menjadi umat Muhammad. Antara nikmat dan kelebihan jadi umat Muhammad ni,
sampai Nabi Adam jealous. Diberitakan, diriwayatkan dalam banyak hadis, bila Allah cerita dekat semua Nabi, bermula Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, bila Allah cerita segala privilege, segala speciality, segala kelebihan dan keistimewaan yang Allah janjikan kepada umat Muhammad ni, sampai Nabi Adam dan semua Nabi sangat jealous. Sampai Nabi Adam dan Nabi-Nabi lain pernah sujud depan Allah, ya Allah, matikan kami sekarang ya Allah, tetapi hidupkan kami semula untuk kami jadi umat Nabi Muhammad. Kalaulah punya cantik, punya tinggi, punya lebih, punya istimewanya jadi umat Muhammad ni, kami sanggup ya Allah, tak jadi Nabi pun tak apa, kami sanggup jadi umat Nabi Muhammad. Punya hebatnya keistimewaan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Nak ceritanya, kita semua ni, saya, tuan-tuan, Tok Imam, telah menyebabkan semua umat dan semua Nabi sangat cemburu dan jealous pada kita sebab kita dipilih untuk jadi umat Nabi Muhammad. Okey, apa benda yang menyebabkan semua Nabi dan semua umat yang cemburu pada kita sebab kita yang dipilih menjadi umat Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Adam kata apa? Ini Nabi Adam sebut pada Allah, aku jealous, I'm so jealous. Saya sangat cemburu, tak aci. Saya sangat cemburu pada umat Nabi Muhammad. Yang pertama sebab aku dulu, kata Nabi Adam, aku dulu berasal dari, kita berasal dari mana Pak Cik? Abang berasal dari mana? Kampung? Sinilah, orang tua rumah lah kan, insya-Allah. Kita berasal dari mana abang? Tuan-tuan? Dari? Masya-Allah. Macam jawab tak pun nak kemas kan? InsyaAllah dia kena ajak ustaz makan nasi di rumah dulu baru berani jawab kan, insyaAllah. Awak ustaz ada promo makan nasi di rumah sebab ustaz tak makan lagi. Okay. Nak ceritanya tuan-tuan, Nabi Adam kata, sejarahnya kita bermula cinta Adam Hawa bermula dari syurga, angkara iblis terpisah menderita kerana cinta mereka setia bertemu di dunia. Asalnya kita, Nabi Adam kata, aku berasal dari syurga, tetapi bila aku tersalah dan tersilap, termakan hasutan iblis, termakan buah khuldi, aku tercampak, terkeluar, aku terpunch out. Aku tercampak dan terkeluar dari syurga masuk ke dunia. Tapi umat Nabi Muhammad, depa ni tak pernah masuk syurga pun. Depa buat salah di dunia, tapi Allah ampunkan dosa di hujung nanti, lalu mereka dikembalikan ke syurga. Itu benda yang aku sangat jealous. Aku duduk syurga elok-elok, buat dosa, Allah campakkan dari syurga, keluar dari syurga ke dunia. Tetapi umat Muhammad buat salah di dunia, boleh balik ke syurga. Masya Allah, dia reverse, dia terbalik. So kita dengan Nabi Adam terbalik. Sebab itulah Nabi Adam sangat cemburu dengan kita, sebab dia, Nabi Adam berasal dari syurga, buat salah, termakan buah khuldi, terkeluar. Get out from my heaven, keluar engkau dari syurga tu. Maka Adam terkeluar. Kita terbalik, dosa setinggi gunung. Ya Allah, dosa kami setinggi gunung, dosa kami seluas pantai merdeka. Tetapi keampunan dan kasih sayang Allah akan menyebabkan kita boleh kembali ke syurga. So dia terbalik. Bila terbalik dengan Nabi Adam, so benda ni yang pertama yang menyebabkan Nabi Adam cemburu dengan kita. Kelebihan yang hanya ada, the only one, satu-satunya kelebihan yang ada pada kita tuan-tuan, yang tak ada pada umat Nabi lain. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, benda yang kedua yang Nabi Adam sangat cemburu dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad ni, selepas nikmat pertama tadi jadi hamba Allah, nikmat yang kedua menjadi umat Nabi Muhammad. Dan benda yang kedua yang menyebabkan Nabi Adam cemburu dan semua umat Nabi terdahulu cemburu, yang keduanya kata Nabi Adam, dulunya aku memakai pakaian syurga. Dulu aku duduk dalam syurga, aku memakai malabis, pakaian syurga. Bila aku tersalah, maka Allah tanggalkan, aku ditelanjangkan daripada pakaian syurga, tercampak ke dunia. Tapi Nabi umat manusia
Depa ni memakai pakaian. Umat Muhammad ni, mereka ni buat dosa dalam keadaan telanjang. Telanjang ni bermaksud kita tidak pernah memakai pakaian syurga. Tapi setinggi manapun dosa kita, kata Nabi Adam, bila kita dikembalikan ke surga, kita dipakaikan dengan pakaian syurga yang pernah Nabi Adam pakai dulu. Maka kali terakhir pakaian surga dipakai oleh Nabi Adam. Kali terakhir ialah hari terakhir sebelum Nabi Adam dicampak ke dunia. Itulah kali terakhir. Sampai sekarang uniform surga sedang digantung di surga sampai hari kiamat nanti. Maka ini dua benda. Saya ulang tuan-tuan, Nabi Adam buat dosa, Nabi Adam duduk dalam surga pakai pakaian surga, maka dicampakkan ke dunia, ditelanjangkan daripada pakaian surga. Kita buat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi Allah kembalikan ke surga memakai pakaian surga. Allah, alangkah hebat dan nikmat dan sangat marvelous. Itulah antara kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad yang telah menyebabkan semua manusia dan semua umat jealous. Yang kedua tuan-tuan, diriwayatkan, disebutkan Nabi Ibrahim juga pernah mengadu, pernah bermunajat pada Allah, pernah minta pada Allah, ya Allah, I have one special request. Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, saya ada satu permintaan istimewa. Apakah itu? Saya pun nak jadi umat Muhammad. Matikan ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim bermunajat pada Allah. Maka Allah kata apa? Allah tak izinkan. Nehi, kush nehi. Tak boleh. Aku dah takdirkan, aku dah izinkan, aku dah susun cantik dah engkau menjadi Nabi pada umat engkau, Ibrahim. Tapi kata Nabi Ibrahim, saya nak juga menjadi umat Nabi Muhammad. Boleh aura sikit pun jadilah. Maka Allah perkenankan sebahagian doa Nabi Ibrahim. Akhirnya kata Allah, aku akan perkenankan sebahagian doamu. Apakah itu? Jangan risau. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin nanti, dia ni, Nabi Muhammad ni, dia akan sampai salasilah keturunannya kepada engkau, wahai Ibrahim. Sebab itulah antara tujuan, antara jawapan kenapa dalam tahiyat akhir, bacaan at-tahiyatul mubah semua tu kan, kita baca sampai Allahumma shalli kama shallaita ala Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidun Majid. Hanya Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim yang disatukan, letak bersebelah dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam tak ada. Kita tak sebut kama shallaita ala Adam, kama shallaita ala Isa, tapi kita sebut kama shallaita ala Ibrahim. Allah berselawat juga ke atas Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad bin sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang salah silahnya sampai kepada keturunan Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim dapat juga aura kepada Nabi Muhammad. Sebab nak jadi umat takleh, maka dapat sedikit keturunan Nabi Muhammad pun jadilah. Itu terang Nabi tuan-tuan. InsyaAllah Nabi pun nak jadi umat Nabi Muhammad, apatah lagi kita yang bukan Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah antara hebatnya. Saya sebut benda ni sebagai nak bagi tuan-tuan dan saya duduk seketika, ya Allah, hebatnya dan bertuahnya, beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad. Ya Hanana. Sambung. Allah, sweet sangat. InsyaAllah. Beruntunglah jadi Nabi Muhammad, masya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebut tentang syukur ni tuan-tuan. Okey. Antara benda yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, Allah sebut, nak tahu, okey, biasanya ustaz-ustaz, tok-tok khatib akan memulakan ceramah dan khutbahnya dengan mengatakan bahawa, wahai tuan-tuan, ayo sama-sama kita bersyukur. Tapi tuan-tuan, sejauh mana kita faham tentang konsep dan makna syukur? Maka malam ni sebelum saya terlupa, saya nak sebut dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan, macam mana kita nak tahu adakah kita ni sudah bersyukur pada Allah. Duk sebut tentang syukur ni dah lama dah. Tuan-tuan yang 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, 60 tahun dah dengar perkataan syukur. Tetapi sudahkah kita ni menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sebagaimana doa yang Nabi ajar, Allahumma ja'alni min ibadika syakirin. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan hamba-Mu yang bersyukur. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin.
Sejauh mana nak jadi nak tahu kita ni dah jadi hamba Allah yang bersyukur, maka saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu formula. Tuan-tuan dengar elok-elok dan saya pun kena cakap elok-elok supaya tuan-tuan faham. Sekali lagi kita boleh cek sejauh mana kita ni dah bersyukur atau tidak pada Allah. Cara pertama nak tahu ni kita ni dah bersyukur atau tidak pada Allah, maka Nabi dah bagi panduan. Nabi kata apa? Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia yang tidak bersyukur pada Allah. Rupanya nak tahu kita ni bersyukur pada Allah, tengok adakah kita ni sudah dan selalu berterima kasih kepada orang-orang yang baik pada kita yang duduk di sekeliling kita. Contoh paling mudah, hari ini tuan-tuan boleh main program kuliah maghrib, tuan-tuan boleh kenal Ustaz Manis, Masya Allah. Selama ni tengok dalam TV je kan. Pernah tengok saya kan tuan-tuan? Dalam orang masjid mana pernah tengok TV kan? Mana layan TV, jadi tak kenal Ustaz Manis punya. Okay, tak apa tuan-tuan, tak merajuk dan tak kecil hati pun. Okay, fine. Okay, jadi nak ceritanya, Nabi sebut man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang jarang-jarang, kadang-kadang berterima kasih pada manusia, maka dia tak bersyukur pada Allah. Maksudnya hari ini tuan-tuan boleh ilmu yang saya kongsikan, tuan-tuan boleh duduk dalam taman syurga malam ni disebabkan apa tuan-tuan? Bukan sebab saya, sebab asbab orang masjid yang panggil saya, orang masjid yang susun program ilmu. Maka balik sekali lagi, jadikan satu amalan, habis je program ilmu sekali lagi, mai salam, cium tangan, peluk apa semua untuk imam ni, habaq bisik di telinga kata imam, terima kasih Tok Imam, terima kasih sebab Tok Imam dan AJK masjid yang tolong fikir dan tolong susun program-program ilmu di masjid yang telah menyebabkan kita boleh tumpang duduk malam ni. Kalau tidak kerana AJK masjid, maka malam ni kita duduk di pasar malam. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul Ustaz. Ada pasar malam ke mana ni? Macam tu tahu je. Kalau tak kena AJK masjid duk buat program malam ni, kami tengah berjalan di Pantai Merdeka Tanjung Dawai punya, insya-Allah. Maka lepas tu tuan-tuan, saya sebutkan perkara pertama nak tahu syukur pada Allah, yashkurin nas, bersyukur dan terima kasih daripada manusia, orang-orang baik. Sama juga anak-anak di sekolah, pesan dekat anak sekali lagi, pergi sekolah esok, okay, sebelum balik jangan lupa ucap terima kasih dekat cikgu sebelum keluar pintu pagar sekolah. Sebab nak jadi anak yang baik, anak yang selalu berterima kasih pada cikgu, dialah yang paling bersyukur pada Allah. Satu. Apa lagi tuan-tuan yang kita boleh faham konsep syukur? Tuan-tuan ada jiran yang baik, mungkin pernah tinggal kunci nak balik raya, mungkin jiran pernah siram pokok bunga, maka ucap terima kasih. Dan juga bila ada jiran yang baik ni tuan-tuan, apa kata sesekali kan, ni nak cerita tentang syukur pada Allah. Untuk terima kasih Allah menghadiahkan kita jiran yang baik. Macam mana nak buat? Maka suatu hari pesan kat jiran, Kak Timah hoi, esok tak payah masak nah, mai makan nasi rumah saya. Masya Allah. Boleh tak dari kampung Berapik ni saya cadangkan buat setahun sekali hari berkasih sayang. Tuan-tuan pilih seorang jiran, bagi tahu dekat jiran tu mai makan nasi rumah kita. Maksudnya lepas tu bulan depan kita pula pergi makan nasi rumah dia. Jadi hari berkasih sayang, jiran makan nasi rumah kita, kita makan nasi rumah jiran. Jadi sebagai tanda terima kasih dekat jiran, Allah menghadiahkan kita jiran-jiran yang baik. Itu antara cara nak berterima kasih pada manusia di sekeliling kita sebagai tanda bersyukur pada Allah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Jadi sekali lagi, lepas ni semua pakai cium tangan Tok Imam ready no? InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu nak cerita tentang syukur. Sebut tentang syukur ni juga tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya teringat satu doa yang sering kali dibaca oleh seorang pemuda yang hidup zaman Khalifah Umar Al-Khattab, yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq Al-Faruq gelarannya. Bila seorang pemuda ni dia selalu doa, angkat tangan, ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku golongan hamba-Mu yang sedikit.
Khalifah Umar dengar pemuda ni baca doa ni. Tiba-tiba Umar pun ambil doa ni menjadi doa harian dia. Doa Khalifah Umar pun menjadikan doa ni sebagai doa rasminya. Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Maka sahabat bertanya, "Ya Umar, ma maknahu?" Apa maksud doa yang engkau bacakan tadi? Minta jadi golongan yang sedikit. Maka kata Umar dengan penuh tenang, dengan penuh relax, brother, relax, dengan penuh tenang, dengan penuh cool. Maka Umar menjawab, "Ya Allah, aku minta aku jadi golongan yang sedikit sebab di akhir zaman nanti hanya sedikit golongan orang yang maintain, yang kekal buat benda baik. Di akhir zaman nanti hanya sedikit orang yang mai kuliah maghrib. Di akhir zaman nanti hanya sedikit orang yang kekal solat subuh berjemaah. Di akhir zaman nanti hanya sedikit orang yang suka kebaikan." Rupanya Nabi Khalifah Umar dah doa, di akhir zaman nanti macam kita sekarang ni hanya lebih sedikit orang yang kekal di jalan kebaikan. Yang banyak ialah orang yang dikekal di jalan kerosakan. Maka kita pun tuan-tuan malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan, insya-Allah boleh tak kita baca doa ni sama-sama? Tuan-tuan yang dah hafal, alhamdulillah. Yang tak hafal lagi, okey, tuan-tuan ikut saya. Tak payah angkat tangan pun tak apa. Ambil malam ni terus hafal, terus jadikan sebagai amalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan hamba-Mu yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. So ya Allah, kita pun nak minta macam Umar tadi, dia minta dia dimasukkan golongan orang yang sedikit. Maka tuan-tuan boleh main malam ni, maka tuan-tuan kekal dalam golongan yang sedikit. Sedikit apa? Sedikit yang kekal di jalan kebaikan. Tapi kalau boleh memanglah nak ramai. Tapi itulah hakikatnya di akhir zaman ini. Tuan-tuan dan puan-puan, nak faham tentang sedikit ni, saya bagi contoh mudah. Di akhir zaman ni, nak tahu, nak faham tentang di akhir zaman ni hanya sedikit golongan orang yang maintain yang kekal di jalan kebaikan. Okey, saya bagi contoh bila jumpa traffic light warna kuning. Okey, tuan-tuan bersedia untuk soalan ni? Okey, soalan saya berbunyi begini. Apabila kita bertemu dengan traffic light yang berwarna kuning, okey, ada apa yang akan tuan-tuan buat? Saya bagi pilihan jawapan. A, tingkatkan kelajuan. B, berhenti mengejut. C, menyanyikan lagu Ya Hanana. Okey. Dan D, apa tadi? Lupa dah. A, tingkatkan kelajuan. B, perlahankan kenderaan. C, menyanyikan lagu Hanana. Okey. Dan D, berhenti mengejut. Okey, sila pilih jawapan 2 saat dari sekarang. Okey, saya tanya ibu dulu. Makcik kat belakang pernah buat kereta ke? Pernah kat sini ada traffic light kan? Okey, pernah jumpa tak traffic light warna kuning? Biasa makcik buat apa? Bakal buat bodoh, buat tak tahu. Jawapan? Confirm tanya pak cik, confirm A punya. Kan? Sedang Tok Imam berserupa. Tok Imam lagi laju kan? Sebab Tok Imam nak pederah, saya ingin jadi imam. Bukan Tok Imam, ustaz pun serupa lah. Ustaz lagi lah pederah sebab nak pergi ceramah kan? Okey. Nak ceritanya tuan-tuan? Okey, tuan-tuan jawab jawapan jujur. Bila jumpa traffic light warna kuning, memanglah kita akan pencet kelajuan. Tetapi hukum dan peraturan asalnya apa dia? Perlahankan kenderaan. Tapi dalam 10 orang, berapa orang yang betul-betul boleh ikut peraturan, memang slow the velocity, kurangkan kelajuan kereta. Aci kerak jari memang tak ada, termasuklah orang kampung berapi. Kalau tak percaya, jom kita perempit lepas ni. Sampai traffic light, tengok siapa dia nak pederah dulu. Tapi taklah kot jalan dengan ustaz, ikut peraturan kan. Tengok ustaz lebih kurang, ustaz lagi laju. Nak ceritanya, dalam 10 orang mungkin ada seorang yang hanya mengikut peraturan. Maksudnya hanya sedikit orang yang mengikut peraturan, memperlahankan kenderaan bila jumpa traffic light warna kuning. Itu contoh yang paling mudah. Okey, katakanlah lepas ni tuan-tuan dah insaf. Okey, kami dah semangat ni dengar ceramah ustaz mana. Rupanya sekejap lagi trafik warna kuning kena pelan. Okey, tuan-tuan pun dah slow. Tiba-tiba bila kita slow, apa jadi? Orang belakang pula main horn, pon. Masya-Allah. Kita rasa kita dah buat, aku rasa dah buat benda betul. Ustaz Maneh kata slowkan kenderaan. Bila saya slow, orang belakang pula horn. Lah apa jadi? Lah betul Tok Imam, betul tuan-tuan. Kita akan pederah punya sebab orang dah horn. Kita ni kan pantang horn.
Orang Pantai Merdeka ni kan jenis pantai Hon, pantang Hon. Orang Penang pun sama lah kan. Hon sikit confirm kita akan laju. Jadi akhirnya kita pun bila diusik sedikit, diuji sedikit, akhirnya kita pun ikut orang yang ramai yang buat kesalahan tadi. Sedangkan kita dah buat betul-betul, kita sedikit, kita seorang je buat benda betul, tapi disebabkan di sekeliling kita ramai buat benda yang tak betul, akhirnya kita pun hanyut dan terikut. Itulah perumpamaan hidup kita hari ini. Hanya sedikit orang yang kekal di jalan kebaikan. Itu baru contoh traffic light. Contoh dan perempuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin saya nak tutup malam ni dengan satu maksud hadis Nabi yang saya ringkas. Panjang hadis ni, saya ringkaskan tuan-tuan. Dan satu hari tuan-tuan, waktu Nabi tengah menyampaikan kuliah maghrib. Maaf, saya tak ingat kuliah maghrib atau waktu bila. Suatu hari waktu Nabi sedang bertausiah, suatu hari Nabi sedang bertazkirah, suatu hari Nabi sedang bermudzakarah, bertalaqi, menyampaikan ilmu pada sahabat. Tiba-tiba satu rumah Nabi ni diketuk oleh satu makhluk. Maka diketuk, tuk 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 tuk, ketuk, tiba-tiba pintu terbuka. Bila Nabi buka, Nabi dah dapat getaran dan gegaran. Nabi dah dapat rasakan siapa yang nak main, yang ketuk pintu tu. Bila tiba-tiba Nabi buka pintu, nampaklah satu makhluk yang sangat jelek. Tahu jelek? Yang sangat fuduh rupanya. Maka bertanyalah Rasulullah, siapakah engkau yang sedang cuba mengganggu kami, muzakarah kami? Maka kata Nabi, kata makhluk tadi, akulah Iblis laknatullah. Kata Iblis, cuba mengganggu. Dan Iblis kata apa? Salam ke atasmu. Iblis bagi salam dekat Rasulullah yang sedang bersama para sahabat. Dalam tu ada Khalifah Umar. Kita pun belajar sejarah, Khalifah Umar ni memang pantang tok nenek lah. Siapa yang buat lebih kurang dekat Nabi, maka confirm pedang di tangan lah kan. Itu sifat bengisnya Umar. Okay, nak ceritanya, bila Iblis memberi salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah membalas balik, salam itu hanya makhluk yang mulia, sedangkan engkau makhluk yang dilaknat Allah, aku tak boleh jawab salam ke atasmu. Maka apakah gerangan tujuan engkau menghadirkan diri, menjumpai kami malam ini, kata Nabi. Maka kata Iblis, aku pun tak inginlah. Dia kata macam itulah ayat dia. Aku mai ni pun sebab Jibril suruh aku mai bagi tahu sesuatu. Kata Iblis, aku pun tak mau jumpa hampa. Hello, excuse me, aku nak sangat jumpa hampa. Lebih kurang macam itulah bahasa kita sekarang. Jadi kalau engkau tak mau jumpa kami, yang ramai, yang dia buat ramai, dia buat sampel, dia buat rancak ni pasal apa? Tu kata orang Penang. Dia buat ramai, dia buat rancak semua. Pasal apa? Cerita. Iblis pun cerita. Aku main ni sebab I came here because of. Saya datang sebab Jibril suruh aku mai, suruh bagi tahu dekat kamu sesuatu, kata Iblis. Apakah itu? Maka Iblis kata apa? Aku nak bagi tahu kat kamu, aku tak suka kepada 7 golongan manusia. Iblis kata, okey, dengar elok Rasulullah, sahabat, dengar elok. I just want to tell you something tonight. I'm so hate. Saya sangat benci dengan 7 golongan manusia. Okey, kata Iblis. Golongan pertama, Rasulullah tanya, siapa yang engkau paling benci? Kata Iblis, engkaulah yang manusia yang paling aku benci. Sebab apa? Sebab engkaulah orang kampung berapit boleh mai kuliah maghrib Ustaz Maneh malam ni. Betul tak tuan-tuan? Kalau tak kena Rasulullah dipijak, kalau tak kena Rasulullah pernah dihina, kalau tak kena Rasulullah berdakwah dulu siang, malam, pagi, petang, berdarah, peluh dan sebagainya, kita tak mungkin berada di sini. Kalau tak kerana Rasulullah, ibu-ibu tak mungkin pandai pakai tudung menutup aurat. Kalau tak kerana Rasulullah, saya tak mungkin pandai berceramah dan berkongsi ilmu. Disebabkan Rasulullah, maka kita boleh mengenal Allah dan Muhammad. Disebabkan itulah, disebabkan engkau lah, disebabkan itu aku membencimu, kata Iblis. Yang kedua, saya ringkaskan, siapa lagi yang engkau benci, kata Rasulullah? Aku benci orang yang sepertimu. Tadi yang pertama, aku benci engkau, kata Iblis. Yang kedua, aku benci golongan yang kedua ialah golongan yang macam engkau. Sebab engkau ni suka sangat memudahkan urusan orang lain. Antara sunnah Nabi yang semakin lama ditinggalkan oleh kita tuan-tuan, yang golongan kedua yang Iblis tak suka ni ialah orang yang macam Nabi,
yang suka memudahkan urusan orang. Yang ni yang iblis benci. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sangat suka memudahkan urusan orang. Maka siapa-siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, maka dialah golongan manusia yang sangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk golongan yang iblis benci. Siapa yang iblis tak suka dia sama macam Nabi. Bermaksud, siapa yang iblis tak suka, dia akan menjadi manusia yang Nabi dan Allah suka. Maka saya sebut ni, 7 golongan ni, kita kena bagi jadi 7 golongan ni, supaya kita pun dibenci iblis. Siapa yang iblis benci, automatically Allah dan Nabi suka. Okay, golongan yang kedua, saya ulang balik. Ni iblis kata dia tak suka golongan manusia yang suka memudahkan urusan orang lain macam Nabi Muhammad. Okey, tuan-tuan malam ni, tuan-tuan mai program, siapa yang berniat sat lagi? Siapa yang pernah yang berniat tadi nak mai program ni? Okey, apa antara niat tuan-tuan mai program malam ni? Selain daripada solat jemaah dan sebagainya. Pernah tak niat sesuatu dalam hati sebelum mai program ceramah siapa-siapa pun? Apa yang tuan-tuan niat biasanya? Okay, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bukan ajar. Siapalah saya untuk mengajar tuan-tuan. Antara benda sunnah yang kita boleh buat tuan-tuan, sebelum tuan-tuan keluar rumah, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, program mana-mana pun, cuba niatkan dalam hati, ya Allah, selain daripada nak dapat ilmu, saya niat datang program tujuan untuk memudahkan urusan orang lain. Apakah itu? Tuan-tuan mai malam ni, tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan dah memudahkan urusan orang masjid. Bayangkan orang masjid buat program, tuan-tuan tak main, boikot dan sabotaj. So saya akan buat ceramah dekat kamera tu, kamera tengok saya tengok itu imam tengok saya. Tapi tuan-tuan mai, tuan-tuan dah memudahkan urusan pihak masjid. Dalam arti kata lain, tuan-tuan dah memudahkan urusan agama Allah. Masya-Allah, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tuan-tuan dah bantu agama Allah. Masya-Allah. Jadi lepas ni tuan-tuan, jadikan amalan kita. Saya pun sama juga. Saya sebelum tu keluar rumah tadi, saya dah niat, selain daripada nak bagi ceramah, saya niat nak bantu memudahkan urusan pihak masjid yang dah susun cantik program Taman Syurga. Siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, maka dia sangat dibenci iblis dan otomatik sangat Nabi dan Allah sayang. Okey, saya bagi contoh lain. Tadi contoh traffic light. Ini sekarang contoh parking. Kita main kenderaan je. Benda ni sangat dekat dengan kita. Okey. Tuan-tuan pernah pergi shopping kan? Siapa yang tak nak pergi shopping? Makcik kat tangan. Oh, makcik tak pernah pergi. Oh, orang petang mereka tak nak shopping ya? Okey. Siapa yang pernah pergi mall lah kan? Pergi mall, pasaraya, supermarket, ataupun di tepi jalan lah, tuan-tuan nak pergi kedai, nak turun kereta, nak parking. Saya ambil contoh paling mudah ni dalam supermarket yang ada parking bertingkat. Kan? Ini contoh yang paling banyak berlaku dalam hidup kita, termasuk saya sendiri. Kita nak parking tuan-tuan, dah lah pusing dah tawaf tu lebih 7 kali lah. Tawaf kudum, tawaf macam-macam tawaf ni, sampai tawaf widak tak jumpa lagi parking. Okey, nak ceritanya lepas tawaf supermarket ni, tiba-tiba tuan-tuan ternampak satu ruang parking. Tengah dah berpeluh ni, bercerau dah peluh ni, cari parking tak jumpa. Tiba-tiba cantik dan so sweet, jumpa satu ruang nak parking. Tuan-tuan pun pi dekat, bagi signal. Okey, kereta tadi nak keluar. Okey, tuan-tuan nampak satu kereta dia nak keluar, tuan-tuan pun pi dekat, bagi signal. Kurang-kurang macam cuk lah. Saya cuk parking tu, macam tu lah lebih kurang kan. Okey, tuan-tuan pun dah cantik bagi signal, tunggulah kereta tu keluar. Tiba-tiba bila kereta tu keluar, cantik punya duk ada, tiba-tiba bagus punya duk ada. Nana Tanjung mana pun tak tahu. Dia main babung. Cantik punya dia parking. Tempat kita ni dah lah peluh bercerau. Kan dah tawaf 7 kali dah, nak cari parking punya susah. Tiba-tiba dia kan? Dia sembrono je main tempat parking. Kita dah bagi signal. Okey, agak-agak apa respon tuan-tuan waktu tu? Apa tuan-tuan nak buat? Nak bagi pilihan jawapan kat kau? A, tuan-tuan akan senyum, confirm tak lah. B, tuan-tuan akan lap peluh. C, tuan-tuan akan maki dia, rasa macam C kot no? D, tuan-tuan akan pasang zikir Ustaz Manis, pasang kuat-kuat supaya temperature tu dia jadi down. Okay, agak-agak apa tuan-tuan nak buat? Kebanyakan kita confirm akan aku nampak hang kecil je.
Kita dah penat berpeluh. Dia mungkin dia tak nampak. Okey. Apa yang saya nak kongsi tuan-tuan? Apa kaitan dengan yang Iblis sebut tadi? Pada ketika itu tuan-tuan, okey, ini saya sedang didik dan latih diri saya. Waktu tu tuan-tuan, apa kata kita boleh niatkan ni dalam diri ni, okey, ya Allah, saya memudahkan urusan parking manusia yang memang dapat rezeki dia, tak ada rezeki kita. Walaupun dia tak payah pusing pun, kita yang dah pusing 7 kali memang tak jumpa, yang dia yang tak payah pusing main sekali dia jumpa, niat ya Allah, aku memudahkan urusan parking dia, mudah-mudahan esok lusa Allah memudahkan urusan kehidupan kita. Boleh tak tuan-tuan kita niat macam tu? Dan yakin dan percaya, yassiru wala tu'assiru. Siapa yang boleh niat macam tu, insya-Allah sampai kesulitan yang lain, Allah akan memudahkan urusan kita tuan-tuan. Itu yang saya boleh kongsikan, dan ini saya rasa saya dapat aura tu. Satu lagi tuan-tuan, yang paling mudah saya nak ambil, siapa kerja di sini dekat kaunter pejabat pos, kerani ataupun yang jadi kaunter bank, kaunter JPJ, ada tak? Abang-abang, semua pencen kan? Semua muka pencen ni. Okey, siapa yang antara kerjaya ataupun kerja yang paling banyak peluang nak dapat pahala sunnah Nabi ialah yang kerja di kaunter. Tak tahulah tuan-tuan setuju ataupun tidak. Bayangkan dia urusan kaunter kan, kaunter bank, JPJ, pos kat lesen ke apa pun. Bayangkan ratusan dan ribuan manusia yang dia berurusan dengan dia hari-hari. Bayangkan dia tak pernah niat pun nak memudahkan urusan orang yang main jumpa dia di kaunter.